Kembali bersama saya bagi program Jom Masuk IKM Tasha. Bersama dengan kita pada pagi ini adalah panel seterusnya Encik Muhammad Abdullah bin Sadiq, Wakil Program Sijil Teknologi Bekalan Air dan Peruntungan. Selamat datang Cik Lah. Selamat datang. Okey Cik Lah, mungkin Cik Lah boleh terangkan kepada penonton kita apa itu sebenarnya program Sijil Teknologi Bekalan Air dan Peruntungan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Untuk pengetahuan kepada semua, iaitu program teknologi bekalan air dan perbentungan merupakan singkatan bagi dia adalah STP, iaitu yang mana kita baru memasang paip bekalan air untuk negara kita, yang mana ia amat penting pada negara lah. Air, mana kita di negara kita kita memerlukan air. Jadi kita memerlukan orang yang boleh menyalur atau memasang paip lah. Okey, Cik Lah, mungkin Cik Lah boleh terangkan kepada penonton kita mungkin apakah syarat-syarat wajib bagi mereka yang berminat untuk mengikuti pengajian bagi program Sijil Teknologi Bekalan Air dan Perbentungan. Okey, syarat-syarat bagi program teknologi bekalan air dan perbentungan, ia hanya memerlukan SPM yang mana pelajar mesti lulus bahasa Melayu dan juga sejarah. Bahasa Melayu dan sejarah. Dan juga bagi pelajar-pelajar GIAT juga dibenarkan masuklah, boleh melalui GIAT. Okey, jadi Cik Lah, kalau untuk pelajar daripada GIAT ataupun mungkin yang mungkin sudah bekerja ataupun mungkin ada kelulusan lain, mungkin ada syarat-syarat khas ataupun syarat-syarat khusus untuk pelajar-pelajar menyertai, mungkin macam tadi kita ada program sijil terbina ataupun program bangunan SKM tahap 2 untuk mengikuti program sijil ini. Jadi mungkin ada syarat-syarat khusus? Sebenarnya untuk paip ni dia tidak ada syarat-syarat khusus. Untuk tu mana dia SPM tu itulah SPM mana dia pelajar-pelajar yang sederhana tu dia boleh masuk paip. Walau bagaimanapun pelajar-pelajar yang punya kelulusan yang baik digalakkan. Sebab apa? Sebab program paip ni dia unik sikit. Sebab apa saya kata dia unik? Sebab dia mempelajari, boleh katakan semua berkaitan dengan bangunan. Jadi mungkin Cik Lah boleh ceritakan mungkin rangka silibus dan juga mata pelajaran yang dipelajari oleh pelajar-pelajar sekiranya mereka mengikuti program Sijil Teknologi Bekalan Air dan Perbentungan. Okey. Untuk silibus bagi program teknologi bekalan air dan perbentungan, untuk kita akan belajar selama 2 tahun. Yang mana semester 1, 2 dan 3 kita pergi LI. Dia berbeza dengan kursus lain. Kursus lain dia semester 4 ataupun itu baru dia pergi. Tapi paip ni semester 3. Mana kalau kita tengok pada semester 1 kita akan belajar
yang ini saya katakan untuk yang subjek bengkel je lah, iaitu internal plumbing system. Kalau yang mana internal ni pelajar akan didedahkan dengan kaedah ataupun cara-cara memasang paip, berbagai jenis paip, dan menyambung berbagai paip serta memotong dia lah, yang mana ada berbagai-bagai jenis paip. Jadi kalau kita tengok di sini, kalau kita tengok ada paip GI, paip PVC, paip poli, paip VCP, berbagai-bagai paip lah. Jadi kaedah penyambungan dia tu berbeza. Jadi kalau kita ada paip copper, jadi kaedah penyambungan dia berbeza, yang mana dalam asas yang kita belajar ni dia akan mengenal dan juga memahami kaedah pemasangan. Begitu juga kita akan juga mengajar dia pipe gas, kimpal gas, kerana kita ada pipe copper, yang mana pelajar akan membuat kimpal menggunakan gas dan juga brazing copper, ataupun soldering lah. Jadi dia banyak. Okey, yang keduanya iaitu kita ada water and sewerage work construction. Yang ini kerja-kerja dia kalau kita tengok, dia berkaitan dengan mengikat bata. Mengikat bata, dia juga mesti boleh, dia akan ajar tentang plastering, konkrit dan juga formwork sedikit sebanyak lah. Asas dia kita ada. Pipe ni, bila kita nak pasang, dia akan menuju ke semua. Bila dia nak maintenance, dia mungkin akan memecahkan dinding. Dia mesti tahu plaster. Kalau dia nak dinding tu kita pecah, ataupun dia mesti tahu ikat bata. Jadi dia banyak. Itu satu kelebihan dia. Dia banyak. Dia mana ibarat dia, kalau dia satu rumah tu dia akan lalu semua. Kalau dia bumbung di atas, dia mesti tahu potong kayu. Sebab dia akan potong dan dia pasang balik. Sebab kita nak pasang tangki. Jadi dia kena tahu banyak. Okey, yang ketiga, kita ada 4 itu, iaitu blueprint reading. Blueprint reading ni, ini pelajar akan didedahkan cara untuk faham pelan dan juga menginstall atau mengenal pasti bahan-bahan yang terdapat tu, apakah benda-benda yang tu, radah-radah dia, supaya dia dapat bajet berapa banyak apa benda bahan yang perlu dibuat, yang ada. Yang ketiga iaitu dia akan belajar engineering drawing. Engineering ni biasalah asas untuk melukis. Jadi kita ada 4. Di mana semester 2 dia akan membelajar advance sikit lagi lah. Yang mana dia akan belajar sewerage system. Bila dia belajar sewerage system, bermakna berkaitan dengan sistem pembuangan. Kalau tadi internal, air masuk pergi ke tangki. Okey, yang ini dia air buang. Okey, dia akan belajar sewerage system. Dia akan belajar sewerage system, iaitu memasang radas kepada sistem pembuangan dan mengalir kepada tangki septik. Ataupun pergi ke itulah, pergi ke loji kumbahan ataupun kolam takungan. Yang keduanya iaitu external water recirculation system. Yang ni pelajar akan diajar iaitu memasang paip induk, paip yang besar lah, paip besar, memasang paip induk. Di samping itu pelajar juga didedahkan dengan kimpal arkah. Jadi kat situ pelajar dah banyak dapat. Bukan saja dia boleh dapat ikat bata, dia boleh plaster, dia boleh konkrit, dia boleh pasang sikit sebanyak formwork, kemudian dia boleh kimpal gas, dia boleh arkah. Jadi itu unik dia. Walaupun dia tak lari daripada bidang pipe lagi. Okey. Lepas tu kita pergi kepada quantity and estimating. Yang ni pelajar diajar membuat anggaran, bajet ataupun bahan-bahan apa yang perlu ada supaya bila dia nak jadi kontraktor nanti dia mudah. Kemudian kita akan ajar dia site preparation, iaitu ukur. Satu bidang ukur. Kat sini dia akan belajar. Maknanya dia kat situ dia dah belajar ukur. Kalau dia nak belajar sambung, kalau dia minat dalam berukur tu dia boleh, kalau ada kelayakan dia lulus dia boleh bersambung. Sebab benda ni ada dah yang masuk buat diploma.
Walaupun kelayakan dia mula kecil, tapi kerana melalui sini dia dapat. Dia ambil bidang itu dia berjaya. Tapi itu yang saya katakan, walaupun kelayakan yang diminta itu tidak tinggi, tetapi kalau ada yang kelayakan yang tinggi itu lagi bagus. Lagi bagus. Pasal ruang yang dia nak pergi itu bukan saja PAIP. Dia boleh pergi kepada bangunan, berkaitan dengan bangunan. Itu yang mustahak dia. Yang kelima, kita juga mengajar iaitu komputer edit design satu, jadi perkembangan, jadi sekarang ni melukis banyak gunakan komputer lah, jadi kita juga mengajar melukis menggunakan komputer, yang mana menggunakan guru pakar lah, yang berkaitan dengan AutoCAD ni, yang mana pelajar akan didedahkan iaitu melukis sistem bekalan air ataupun pembuangan menggunakan AutoCAD. Jadi itu banyak kelebihan pada PAIP ni. Okey. Itu kemudian kepada semester 3 dia pergi LI. Okey, saya tak situlah LI itu maknanya dia akan dapat pengalaman. Sebab kita yang mustahak dia pasal kita nak bila dia semester 3 dia keluar, dia sudah terdedah pada keadaan luar. Dan dia akan dapat mengenal benda-benda baru lagi. Kemudian dia akan bawa kita benda-benda tu kepada semester 4. Jadi kita itulah itu yang kita buat. Yang mana semester 4 dia akan belajar firefighting system. Nampak? Banyak Jadi kalau kita tengok di sini, saya nak terangkan dalam bidang PAIP ni, bila dia nak sagikan PAIP lesen ni, dia ada lesen tertentu. Banyak dia boleh dapat lesen nanti. Nanti saya akan terang dulu itulah. Okey, dia akan belajar firefighting dulu. Kemudian kita akan ajar juga water treatment. Water treatment ni iaitu rheology lah. Iaitu rawatan air. Iaitu kita akan ajar dia berkaitan dengan kaedah merawat, mengambil bacaan pH air. Yang mana kita akan dedahkan dia dengan, kita dah buat venture dengan PAIP lah. Di Pahang ni, PAIP sekat air Pahang lah. Ataupun PAIP sekarang ni. Yang mana kita hantar dia pergi ke dalam satu sebenarnya kita akan pergi ke lawatan ke loji. Mana kita dedahkan sebenar tu. Kemudian kita akan pergi kepada water and sewerage maintenance work. Yang ini adalah kita ajar dia kaedah ataupun kita ajar dia bergerak untuk kerja-kerja maintenance. Mana PAIP yang ada, macam contohnya kita akan bawa ke bangunan-bangunan kita ni untuk maintenance paip-paip yang rosak. Jadi dia akan terdedah keadaan sebenar bekerja. Bukannya dia terikat dekat bengkel saja. Jadi kalau kita tengok situ dia akan bertambah confident lah. Okey, kita juga ajar iaitu pump system. Ini penting pasal bidang PAIP juga memainkan peranan untuk belajar pump. Mengenai pump sistem lah. Cara kaedah memasang dan juga menservis dia lah, rawatan repair dia. Untuk sebab biasanya kalau loji-loji kan dia banyak pump. Kita kalau tengok kalau perumahan rumah biasa tu dia juga untuk tekanan yang kurang tinggi tu dia memerlukan pump. Jadi kat situ pun kita akan ajar. Dan yang kelima iaitu kita ajar iaitu contract and project management procedure, iaitu tata cara kontrak. Yang ini bagi kita orang untuk yang mungkin dah menceburi bidang kontraktor nanti, dia akan nak dapat projek tu, dia dah tahu dah bagaimana nak kos kita. Kita ajar contract and project management procedure. Yang keenam iaitu introduction to plumbing design. Jadi dia juga diajar kaedah menyusun radas kebersihan. Kaedah contohnya dia nak pasang apa, bilik ni sesuai pasang apa. Kadang-kadang kalau kita tengok kat hotel kan, dia punya radas-radas dia yang mahal-mahal. Susun atur dia. Jadi kat mana dia perlu letak, bagaimana kesesuaian. Jadi kita akan ajar dia. Jadi banyak yang dia boleh dapat. Jadi penonton semua, itu adalah ringkasan kepada silibus ataupun
mata pelajaran yang dipelajari bagi pelajar-pelajar yang mengikuti program sijil teknologi bekalan air dan pembentungan. Jadi Cik Ella, itu tadi mungkin stigma masyarakat di luar sana bahawa bila kita bercerita tentang paip dan juga bekalan air ni, ceritanya macam pasang paip itu sahajalah. Tapi sebenarnya banyak kemahiran-kemahiran yang didapati oleh pelajar secara tidak langsung dan juga secara langsung. Okey, Cik Ella, saya difahamkan bahawa selain daripada sijil yang diterima, sijil daripada MARA sendiri untuk pelajar-pelajar yang tamat pengajian dalam bidang sijil teknologi bekalan air dan pembentungan ini, mungkin ada sijil-sijil tambahan ataupun mungkin ada peperiksaan-peperiksaan lain yang diberikan kepada pelajar kita untuk mendapat pengiktirafan tambahan. Okey. Untuk walaupun bidang paip dia tidak ada SKM, kita tidak ambil SKM lah di sini, tetapi kita bagi benefit ataupun peluang untuk pelajar ini mendapatkan membuat ujian A1, iaitu mana di Akademik Binaan Malaysia, CIDB. Itu adalah satu sijil yang diiktiraf oleh SPAN untuk mendapatkan ataupun convert permit. Apa itu permit? Permit adalah satu lesen yang dikeluarkan oleh SPAN, iaitu Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara. Sekarang dah SPAN lah. Okey, yang mana contoh sekarang bila A1 tu dia akan dapat dia boleh convert pergi pada untuk dapatkan lesen permit A1 ni adalah internal water supply lah ataupun bekalan air dalaman. Mana pelajar-pelajar ni bila dia dapat A1 tu dia boleh kira ada lesen lah, mohon dapat lesen tu permit 1, dia menjalankan kerja-kerja internal. Okey, dia ada permit A2 untuk paip induk. Dia ada juga untuk tebuk meter, tebuk apa? Main pipe. Dia ada lesen tertentu. Ikut pada itulah. Begitu juga dengan pemasangan pipe cegah kebakaran. Jadi penonton di luar sana diingatkan bahawa pelajar-pelajar lepasan KM Tasha bagi program sijil teknologi bekalan air dan pembentungan ini bukan sahaja akan menerima sijil daripada MARA, tetapi mereka juga akan menerima sijil ataupun kelulusan A1 yang diiktiraf daripada SPAN ataupun SPAN, di mana yang itu Hakim Tasha lah, kita tak tahulah Hakim lain sebab kita membincangkan tentang Hakim Tasha saja. Jadi untuk pelajar-pelajar sijil teknologi bekalan air dan pembentungan akan menerima dua persijilan, iaitu satu sijil MARA dan juga satu lagi sijil A1 itu tadi. Jadi okey, Cik Ella, mungkin Cik Ella boleh ceritakan apa agaknya prospek kerjaya mereka selepas tamat pengajian di Hakim Tasha ni, mungkin apa dia pekerjaan-pekerjaan yang mereka boleh lakukan dengan mendapat sijil ini. Okey. Bila dia keluar daripada sini, bukan saja walaupun dia punya sijil tak berapa itulah, tapi kebanyakannya apabila melalui sini dia ada yang dah buat diploma di KKTM. Mana dah ada pun nak keluar, dia ada yang dah jadi kontraktor, dia boleh bekerja di hotel-hotel yang mana hotel-hotel yang bertaraf tu, ataupun di chalet apa ni orang kata, resort. Dan berbagai, dia boleh juga jadi juruteknik, supervisor, banyak dia boleh itulah berkecimpung. Kita nak tahu mungkin pengalaman daripada Cik Ella sendiri. Mungkin saya rasa di luar sana mungkin ada ramai bekas-bekas pelajar kita yang daripada program sijil teknologi bekalan air dan pembentungan ini telah menjadi kontraktor ataupun usahawan. Mungkin pengalaman Cik Ella, pendapatan mereka sebulan mungkin dalam pengetahuan Cik Ella paling tinggi yang mereka dapat. Kalau dia biasanya lah, kalau pendapatan dia, kalau dia dah kontraktor tu biasanya 20,000 ke atas tu memang 20,000 biasalah. Okey. Dan kita pun memang ada ramai pelajar kita yang telah pun berjaya, seperti di Johor ada, dan bekas student kita yang baru ni pun yang daripada keluar dia dah masuk ke KTM, buat diploma, kemudian jadi kontraktor dah sekarang. Dan ni pun banyak dah, rasanya pernah kita buat dia secara live dulu. Jadi banyaklah. Dan juga kalau kita tengok yang ada juga yang bekerja di hotel-hotel, begitu juga ada setengah tu yang
berjaya bekerja dengan Petronas juga. Jadi banyak. Sebab bidang paip ni kalau kita ikutlah, dia boleh pergi banyak tempat. Sebab banyak yang dia belajar. Itu bergantung kepada pelajar juga dengan kelayakan juga tambahan-tambahan yang dia carilah. Itu dia akan dapat. Jadi penonton semua diingatkan sekali lagi, bagi mereka yang berminat untuk menyertai program sijil bekalan air, sijil teknologi bekalan air dan pembentungan, bolehlah melayari laman web yang tertera di bawah ataupun menghubungi nombor telefon yang tertera untuk menyertai dan juga menjadi pelajar Hakim Tasha dalam bidang program sijil teknologi bekalan air dan pembentungan, kerana sijil kami bukan sahaja diiktiraf oleh MQA je, tetapi juga mempunyai pengiktirafan tambahan dan juga kami menerapkan keusahawanan yang sangat tinggi di mana pelajar-pelajar kami menjadi usahawan berjaya dengan pendapatan seperti yang Cik Lam mention tadi, 20,000 sebulan. Jadi bagi mereka yang berminat, bolehlah menyertai kami sebagai pelajar AKM Tasha untuk sesi kali ini, dan juga sekiranya tidak sempat untuk sesi kali ini, kita akan terima untuk sesi akan datang. Jadi pengambilan terbuka masih lagi sehingga 10 Julai. Jadi itu sahaja masa kita ada bersama dengan Cik Muhammad Abdullah bin Sadiq, wakil daripada program sijil teknologi sijil teknologi bekalan air dan pembentungan. Mungkin ada kata-kata dan juga harapan Cik Lah untuk penonton kita di luar sana. Okey, untuk pada penonton kita luar sana yang berminat untuk masuk program teknologi bekalan air dan pembentungan ni, walaupun kalau kita sijil kita elok, janganlah tak elok pun kita janganlah malu nak masuk kerja paip. Atau kalau sijil kita bagus pun, kalau kita minat untuk masuk paip, maka kita masuk. Sebab dia lagi bagus kalau ada yang sijil baik. Pasal dia boleh pergi lagi tinggi. Dia boleh lagi. Okay, jadi bagi mereka yang menginginkan meningkatkan taraf hidup dari segi kemahiran, dari segi ekonomi dan sebagainya, bolehlah menyertai bidang program sijil teknologi bekalan air dan pembentungan, kerana anda semestinya akan menerima bukan sekadar ilmu, tetapi mungkin boleh mempertingkatkan kehidupan anda keluarga. Jadi jom masuk AKM Tasha 2020.